Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma amin. Allahumma ighfir lana ya Allah ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami ya Allah. Wa liwalidina ya Allah ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa dua ibu bapa kami ya Allah. Warhamhum, rahmatilah mereka berdua ya Allah. Kama rabbawna sighara, semacam mana mereka telah merahmati kami di masa kecil kami ini ya Allah. Allahumma rzuqna ziyaratal haramaini syarifain ya Allah ya Tuhan kami, bagilah rezeki kepada umat Islam seluruh dunia. Mudah-mudahan umat Islam kita boleh tunai ibadah, boleh sempurna ke ibadah di bumi haram ini ya Allah. Allahumma amin. Alhamdulillah hamdan wa syukra lillah. Muslimin muslimah yang sedang ikuti, mudah-mudahan kita dapat bersama dengan rancangan ini dan kita boleh ambil maklumat berkaitan dengan rancangan ini supaya kita dapat ikuti jejak langkah keluarga-keluarga dan juga semacam mana rancangan ini kita bincang berkaitan dengan rumah tangga bahagia. Alhamdulillah. Jadi kita boleh ikutilah gapo saja yang kita boleh ambil, gapo saja yang kita boleh dengar, gapo saja yang boleh kita ambil pakai dalam rancangan ini. Mudah-mudahan kita boleh terus tentang rancangan-rancangan yang begitu banyak faedah kepada kita, iaitu keluarga kita hidup ni mengikuti keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iaitu saya akan bincang lagi berkaitan dengan keluarga bahagia. Iaitu keluarga bahagia mengikut cara hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana kita duk tengok banyak di kalangan-kalangan akhir ni, suasana rumah tangga tu banyak sangatlah yang menyeleweng daripada benda-benda, yang menyeleweng daripada perkara-perkara yang nak ikuti secara hidup. Macam mana baru ni saya sudah bincang berkaitan dengan beberapa perkara sakut paut dengan rumah tangga. Sebab itulah di kalangan umat Islam, di kalangan kita sebagai rumah tangga, di kalangan kita sebagai suami isteri saat ni, kita kena ambil beratlah di antaranya cara hidup kita mengikut macam mana yang telah ditunjuk ajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih lagi cara hidup dalam rumah tangga. Kita nak buat macam mana rumah tangga kita saat ni tu dapat bahagia, sebenar-benar bahagia. Bukan kata bahagia buat rupa-rupa saja. Ya banyak bahagia lah ni tu, ya banyak bahagia. Kadang-kadang dalam profil Facebook tu dah Allah molek sangat dia, tapi jenguk tengok dalam rumah tangga kok, masya-Allah teruk sangat. Profil ni kerana hidup atas dunia akhir zaman saat ni tu, orang kita tu suka menjadi dua muka. Tengok dalam profil ni perfect belaka, molek. Ada rumah tangga, ada suami isteri, ada anak pinak comel serta tak ada comel. Tengok dalam profil tu lah. Botilik tengok sendiri, gak mung duk suku, aku duk suku, tok laki suku, bini suku, makan suku belaka. Ni kita nak jaga juga dalam kara-kara rumah tangga bahagia. Alhamdulillah.
Jadi yang saya ingin hari ni tu, saya tak boleh panjang masa lah. Kita adalah sejam je hari ni kerana saya ada tanggungjawab berkaitan dengan khutbah lagi. Seterusnya kita tengok di antaranya. Macam mana baru ni, minggu lepas saya bincang berkaitan dengan 10 hadak ke baru ni. Baru duduk yang nombor 7, nombor 8 baru ni. Baru ni kita mula hadak repuai dulu dah. Nah, baru ni saya bincang kita dengan sama 10 hadak isteri kepada suami yang perlu isteri tahu. Baru ni kita mula repuai dulu. Hari ni kita klik mula orang lelaki dulu pula. Tengok orang lelaki-lelaki ni macam mana. Orang lelaki-lelaki ni macam mana. Orang lelaki-lelaki ni jaga, sebenar-benar jaga tak rumah tangga dia saat ni. Apabila kita timur nikah ke, Tok Imeh kata aku menikah akan dikau, aku mengahwin akan dikau wahai Muhammad dengan Fatimah binti Abdullah yang berwakil wali bapaknya kepada aku dengan mas kahwin 100,000 tunai. Maka hak timur pun aku terima akan nikahnya dengan isi kahwinnya yang banyak tersebut. Jadi dah lah. Jadi lepas pada timur nikah, pak saat ni tahu tak gapo kena pikul. Tok laki semua benda gerak-geri hak bini dia tu, tok laki kena pikul belako-lakonya. Bukan sedap saja. Kita ni duk bayar kata hadak nikah. Dak oleh hari dak. Angelah, bukan sedap saja nikah tak ni weh. Nah, kita kebaik tu kita nak tahu. Hari ni dia ada perancangan, ada rancangan, ada upacara buat kerusuh. Nah, buat dengar hak-hak agama belum pada nak berumah tangga. Tu tujuannya nak kita tahu. Nah, walau cara rekah pendek-pendek masa sekalipun, kita kena tahu bahawasanya hidup rumah tangga ni macam mana. Nak buat wala mana hidup rumah tangga jadi bahagia. Ni dah ada tengok kado banyak ke di hujung-hujung ni dah. Assalamualaikum ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Ya memang kita. Buat salapau apa pagi ni. Hari mak ini dah. Cuti apa tak tahu. Apa khabar weh klik Mekah. Kak-nun dia rasa sehat belaka tu. Alhamdulillah. Jadi apabila terima nikahnya dengan isi kahwin yang banyak tersebut, kena pikul belaka. Makan minum bini dia, tok laki kena pikul. Pakai bini dia, tok laki kena pikul. Tempat tidur bini dia, tok laki kena pikul. Nah, ilmu agama wajib tok laki kena ngajar kalau bini dia tak reti. Semua kena pikul belaka. Hatu dia panggil tanggung tu. Tanggung tas dunia ni kena jawab apa tu esok. Jangan buat sedap saja. Nah, ni gak nikah orang nikah nak nikah hati. Nah, sebab tu kita kena tahu belaka lah. Sebab tu hari ni kita nak pergi dulu berkaitan dengan 10 adab yang suami kena tahu dan juga suami kena buat kepada kena buat kepada bini dia. Suami tok laki hak tu lodah weh. Nak balik jak awal lagi dah. Sebab gapo? Nah, sebab tok laki saat ni tu sentiasa memberi janji yang baik. Tok laki tak boleh bahau main dengan bini ni. Sebab gapo tajuk ni ya royak dalam tajuk ni. Hak 10 adab saat ni tu bukan rukun ni adab. Makna kata tok laki kena tahulah bab-bab adab ni. Bukan semata-mata. Sebab tu lah minggu lepas ada orang tanya dalam soalan ke. Minggu lepas, ustaz, kalau kita nak bini dua, bukan kita mung nak bini dua. Masya Allah. Nah, kalau kamu nak bini dua, dia kata, kena royak kau bini tak? Kata dia nak bini dua. Kita kata sakit kepala lah soalan ni. Ikut mung lah. Mu nak bini dua, nak bini empat, ikut mung lah. Mu nak royak tak seroyaknya. Bukan syarat rukun syarat dia. Kena royak tak kena royak. Sebab tu boh kita tengok tajuk hak tanya minggu lepas, minggu ni dia ada. Nah, motivasi yang kita nak bagi kita tahu iaitu kita tok laki kat ni kena sentiasa memberi janji yang baik. Tak boleh duk bahau dengan bini. Ni adab je ni, adab ni. Sebab apa? Kalau kita kecil adab, kalau kita jaga adab dengan baik-baik, kita jaga adab memanglah kita tak temu dengan benda-benda yang nak timbul masalah dalam rumah tangga. Dengan sebab bahau memanglah ucap kacir habis rumah tangga. Bini juga tok lelaki tu, anak tak tahulah. Marai saya pergi beli tepung anak marai tu di kedai rocek lorong pak marai kedai rocek. Duk tunggu dak pergi kedai supermarket tu.
3 orang budak kia. Nah, muka ni cuma bolok, baju pun tak tahu macam mana. Duit 20 kau duit 20 kau minta. Allah, kita tengok gak kesian. Nah, duit 20 kau nak buat gapo duit? Nak makan nasi ya tak? Nak makan nasi. Nak makan nasi masuk balik kedai tu. Pas habis nak bayar wi. Ayah panggil abang kita. Kita masuk luar lebih hidup panggil abang. Dak muka budak tak reti pos sekarang ke. Budak baru umur berapa? Umur 7 tahun, 6 tahun umur. 7 tahun, 6 tahun duk tunggu dak pergi kedai rocek tak opek. Nah, kedai rocek tak opek ada hak jual belaka tu lah. Nah, kedai subuh mak liga tu. 3 orang buat dia. Nah, duk pergi gasing seputih, hak tu duk pergi tali getah. Bayar duit 20 kok nak buat apa duit dek? Nak makan nasi. Dak makan nasi gi kau hari ni dak lagi. Lapar nasi ya tu. Hagi mik nasi abang nak bayar. Ya masuk mik nasi hak tu, mik hak tak halal kita tak boleh makan hak ni, tak ada halal. Kena mik hak ada halal isak-isak. Ayo gi mik hak ada halal mari. Lepas tu dia kata pedah ni, pedah. Apa kita wahai pedah ya tu. Mik 3 orang. Mik nasi pas akhir je kita tanya. Ayah duk mana ayah? Tanya ayah duk mana? Dia kata ayah duk tidur. Astaghfirullahalazim. Pukul 10.30 pagi nak pukul 11 dah kita tanya ayah duk mana? Tak tanya ibu ya, tanya ayah. Weh duk mana weh? Ayah duk mana? Ayah duk tidur ya tu. La ilaha illallah. Ni buat teh ni. Tu kita tak ada suluh lagi kata ayah dia ada bini berapa orang. Dak. Itulah kita nak bini 2 3 4 lah. Tu hewi orang laki-laki tak ada masalah apa. Fankihu ma tabalakum. Tu ayat dalam Quran. Fankihu ma tabalakum minan nisa. Masna wa sulasa wa ruba'. Tu ayat dalam Quran. Kalau tak silap ayat lah. Surah Nisa tu. Tu ayat jelas-jelas. Fankihu ma tabalakum minan nisa. Bolehlah kamu nak nikah. Nah, 2 ke? Masna wa sulasa 3 ke? Nah, lepas tu wa ruba' 4 ke? Boleh kamu nak nikah 2 3 4. Nah, fala ta'dilu tu gantung dalam akhir ayat. Kalaulah kamu dak adil, nah fawahidah so cukuplah. Tu saya tak ada nak masuk letup ni dak. Nak royak wisaka, nak royak cara-cara hidup dalam rumah tangga. Nak royak kita tahu atik, bukan kata kita nak suka saja. Bukan kata nak memuas nafsu saja. Kalau kita tilik tengok sebab Nabi nikah. Kalau kita tilik kita tengok ke, sebab gapo Nabi nikah ramai? Sebab gapo Nabi nikah dengan Siti Khadijah? Nabi duduk dengan Siti Khadijah sore aja tak nikah dengan hak lain. Sebab gapo? Cuba tilik tengok top cot haitai. Sebab gapo lepas wafat Siti Khadijah, lepas mati Siti Khadijah, Nabi bini tengok siapa 12 orang, 11 orang, 10 orang lepas pada wafat Siti Khadijah. 10 orang Nabi nikah. 13 orang semua kali dengan nisaun Nabi. Sebab gapo? Bukan dengan sebab nafsu Nabi nikah. Tak ada dengan sebab nafsu sekabut. Tapi Nabi nikah sebab nak sebar agama. Sebab nak peluah ke agama. Nikah dengan Safiyah binti Huyai Al-Akhtab. Nikah dengan Safiyah. Safiyah ni orang bangsa Yahudi. Anak Huyai. Orang Yahudi. Yahudi Bani Quraidah. Nabi nikah dengan Safiyah. Safiyah orang Yahudi. Pak dia tu Huyai saat ni tu netan nak bunuh Nabi hari-hari. Masa Nabi pergi ziarah Fak Bani Nadir, Bani Qainuqa', Bani Quraidah. Huyai inilah lepas tokok batu besar turun tindih atas Nabi. Tapi malaikat sekat batu tak turun atas Nabi. Huyai sendiri hak jadi tua Nabi. Sebab apa Nabi nikah dengan Safiyah? Sebab Nabi nak peluah ke agama. Sebab Nabi nikah dengan Safiyah hari tu, habis Yahudi di bawah Huyai. Habis Yahudi di bawah Safiyah binti Huyai Al-Akhtab masuk Islam weh. Moga ketua masuk Islam ke? Anak ketua kita. Anak ketua kita masuk Islam, kita duk buat apa lagi? Semua Yahudi di bawah Huyai Al-Akhtab masuk Islam dengan sebab Nabi nikah dengan anak dia. Masya-Allah, tu sebab Nabi nikah. Bukan Nabi nikah nak memuaskan nafsu. Hak jenis nikah muas nafsu macam saya jumpa tu lah. Anak selerok tabuk lah, jalan ke tepi batas, petai-petai yak riuk, minta kerak. Nak makan nasi. Mana ayah duk mana? Hak ni kita tanggung jawab ni. Sebab tu tajuk hari ni, demo kata orang, no ngasa pagi lagi hari ni. Tak ada duk ngasa, nak oyak we kita mikir.
Nah, nak royak wi kita mikir. Nah, nak royak wi kita gapo? Wi kita ingat katanya kita ni bukan sekadar kata nak menikah hidup gitu mah saja. Nah, Allah sebab itulah kalau kita tengok dalam ayat. Nah, kita tilik sikit tengok dalam ayat Quran Tuhan royak. Nah, Tuhan royak gapo? Tuhan Nabi royak. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang Nabi sebut dalam sebuah hadis Nabi kata gapo sini? Nah, sebuah riwayat yang lain menyebutkan bahawa setiap gapo ni? Setiap mana mati hadis dia saat ni? Masya-Allah, hilang perak dah. Nah, tak apalah. Raib perak dia agak hadis. Hak Nabi royak gapo? Nabi royak dalam sebuah hadis. Nah, sekiralah kamu, kalaulah kamu berumah tangga, maksud hadis dulu kita ambil. Kalaulah kamu berumah tangga tetapi kamu tidak bagi keadilan. Kalau kita berumah seorang pun kita kena beri nafkah kepada isteri kita. Kalau kita bini 2, 3, 4 pun kita kena bagi baik-baik nafkah kepada bini kita, isteri kita. Kalaulah kamu tak bagi nafkah dengan begitu adil, kalau kamu tak berlaku adil di atas rumah tangga kamu, maka kamu akan temu dengan benda-benda di hari akhirat nanti. Dalam sebuah hadis Nabi kata maksud adil, mu jalan sengit hari akhirat nanti. Muka jalan sengit, mu jalan tak betul. Mu jalan tak betul Nabi kata. Allahu Rabbi. Makna kata jalan sengit. Nah, dia jalan sengit saat ni makna kata jalan tak betul. Berat sebelah. Cek mudah-mudah. Kalau kita pakai selipar, kita pakai selipar. Lipas ni biasa kita pakai 2 belah bukan? Tapi kita pergi pakai sebelah. Jalan yang biasa mana? Selipar. Pakai hak tinggi sebelah, pakai hak rendah sebelah. Jadi biasa mana jalan? Cuba terawak pakai lipas tak sama rumah tengok wasahan lah tu nak oyak kita tahu bahawasanya kena berlaku adil terhadap anak isteri kita. Kalau kita ada anak ramai, kita kena adil kepada anak kita tok lelaki saat ni. Kalau kita ada isteri, kita kena bagi tunai nafkah kepada dia. Kita kena bagi penuh-penuh tanggungjawab yang kita kena wajibwi kepada dia. Barulah kita tak temu dengan benda-benda yang kita akan jalan sengit pada hari akhirat esok. Tu dia. Sebab itulah orang laki-laki saat ni sentiasa memberi janji yang baik. Jangan mana kalau hak sore tu pun duk bahau galik lagi. Kerana lah ni kita tengok suasana masyarakat kita hari ni tu dia ada dengan macam-macam. Masyarakat hari ni macam-macam ada. Nah, lah ni apabila masuk telefon sebutir gak tak tahulah. Nah, sebab tu kalau kita ngeceh lepas nikah ni sedap ngeceh lepas nikah. Nah, karum lang tengan ni สนุกมากในชีวิตครอบครัว kalau kita boleh ngeceh pada nikah baiklah kita. Tapi kalau kita nak ngeceh lepas nikah, kita tunai tanggungjawab lepas pada kita nikah hingga sampai tua sekalipun, kita ketemu dengan kebahagiaan. Tak, walaupun janggut putih sekalipun, walaupun kecup beruk sekalipun, kita ketemu dengan bahagia dalam rumah tangga kita. Nah, sebab itulah dengan sebab rumah tangga saat ni tu, kita kena amati sikit. Bukan sekadar kata aku nikah saja je, aku bining saja je, aku belaki saja je. Bukan sekadar tu tak. Nah, an-nikah sunnati, Nabi kata sungguh nikah ni sunnahku. Tapi kalau kamu kuasa lah baik. Nah, kalau kamu tak kuasa, mu jaga baiklah. Sebab benda-benda gini kamu kena tanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Nah, itulah lebih kurang di antaranya. Kita tengok lagi dah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turut mengancam perbuatan orang yang mengingkari janji. Seperti sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sendiri Nabi marah, Nabi ancam, Nabi marah. Nabi tak bagi orang yang mengingkari janji. Orang yang kecek dah janji bohong, janji dah tak boleh tunai. Nah, semacam mana maksud hadis yang Nabi kata dari Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud bagi siapa yang tidak menepati janji seorang muslim, bagi siapa yang janji dah tapi dia tak boleh tunai,
Macam lah janji-janji ni sepengen nikah. Kalau kita kecek dalam tajuk nikah rumah tangga, kita janji dengan bini kita. Mana kita janji gapo dengan bini kita? Kita janji masa kita terima nikah, aku terima akan nikah hanya dengan isi kahwinnya yang banyak tersebut. Bawa terima nikah saat ni, makna kata kita janji dengan bini kita. Makan hidup dia, kita kena sara dia. Pakaian dia, kita kena wui dia. Tempat tidur dia, kita kena wui dia. Barang tak katil nafkah batin, kita wui dia. Ilmu agama kita kena mengajar dia. Semua kita kena jaga dia dengan baik. Tu janji Nabi kata. Nah, ikat teh janji yang kukuh. Macam mana ikat teh janji yang kukuh? Terima nikah tu dah, ikat teh janji yang kukuh tu. Ku terimakan nikahnya dengan si kahwin yang banyak tersebut. Tu, ikat teh yang kukuh dah tu. Kukuh setara mana? Dulu kita jadi kita jadi ajnabi dengan dia. Bahawa kita ikat teh kukuh dah, terima nikah dah. Makna kata kita lepas daripada ikat teh ajnabi, kita jadi pula jadi mahram. Jadi mahram dengan dia. Jadi orang jaga dia. Kita kena jaga dengan penuh-penuh dia. Sebab tu hari ni bagi orang lelaki-lelaki, Nabi marah sangat orang yang tidak menepati janji. Ikat dah. Ikat teh janji hok kuat dah, nikah dah, maka tak boleh jaga dia. Ni tak boleh. Sebab itulah kita nikah dengan isteri kita, kita berumah tangga, kita bini dengan dia. Dia duk nanti kebahagiaan. Masa dia belum bini dengan, masa dia belum berlaki dengan kita, dia duk dengan ayah dia, duk dengan mak dia, duk dengan keluarga dia, senang dia duduk. Nak gapo ayah dia beli belaka. Nak muga tu ayah dia beli muga tu. Nak muga ni ayah dia beli muga ni. Bawa mari duduk dengan kita ya disusah pula. Allah kesiannya kepada demo. Kesian benar-benar kesian lah. Sebab apa bon nikah dengan kita kau susah. Kalau dia tahu kata nikah dengan kita kau susah, hapah dia tak nikah mula dengan kita. Baik ku duduk dengan mak pak ku senang. Ni bon nikah dengan kita jadi pasal pula dah. Macam-macam lah mari. Moga tu lah moga ni dak kena sekarang habuk. Makan pun kena cari sendiri. Anak semua telah dah kena perah anak lagi. Sedekah tok laki wajib kena sarang nafkah. Tok laki kena wi ke dia, makan dalam rumah dia, tok laki wajib. Dia duduk di rumah tak kerja pun tak apa, nanti siap rumah ya. Nanti pakai si masa nak tidur dengan tok laki tu, dia tanggungjawab bininya. Tapi hak lain lagi tok laki yang wajibnya. Tapi tok laki tak percaya apa, lepas pergi duduk dengan gitu-gitu saja. Insya-Allah. Sebab tu Nabi kata, bagi siapa yang tidak menepati janji seseorang muslim, lebih lagi hari rumah tangga saat ni. Timur nikah dah, tak ada tunai nafkah, tak ada padu, ikut dia nak pergi di mana, makan tak boleh makan pun ikut dia. Maka dia akan mendapat laknat Allah Subhanahu Wa Taala dan dapat laknat para malaikat dan juga dapat laknat manusia sendiri. Seluruh manusia ke laknat dia juga. Sab cheng. Cek undang-undang laknat ni sab cheng. ใครก็ตามเนี่ยเมื่อเขานะครับทำสัญญาแล้วเขาบันทึกสัญญาแล้วเขารับคำสัญญาแล้วเนี่ยเขาไม่ปฏิบัติตามสัญญาของเขาเขาจะได้รับการสาปแช่งจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและจะได้รับการสาปแช่งจากบรรดามาลาอิกะฮ์และจะได้รับการสาปแช่งโดยมนุษย์ทั่วโลกsap cheng ada pion nak celaka sungguh kalau kecek bahasa kampung. Bahasa celaka. Tu sap cheng panggil laknat. Sebab itulah orang yang nikah dah, orang yang berumah tangga dah, kalau dia tak tunai nafkah, dia tak jaga nafkah kewajipan atas dia saat ni. Kalau bini enggak tak taat ke tok lelaki, kalau tok lelaki tak tunai nafkah, tok lelaki tak adab kepada bini, maka gini dia panggil kena laknat daripada Allah, laknat daripada malaikat, laknat daripada manusia. Tidak diterima darinya taubat dan tebusannya. Kalaulah tak boleh maaf daripada anak adik, maka Tuhan tak terima taubat dia. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Muttafaqun alaih. Sebab itulah haqqullah. Tak apa, haqqullah ni kita maaf, kita taubat dengan Tuhan lepas selalu dah. Hak reke haqqul Adam, hak dengan anak adik. Kalau kita berumah tangga, kita tak tunai tanggungjawab di atas rumah tangga kita, kita lekat hak dengan anak adik. Macam mana baru ni tanya dak, nikah 7-8 tahun, 30 tahun dah nikah, duit belanja tak ada uwi lagi.
Duit belanja tok laki takwi kepada bini, dia reken dengan hak anak adik. Kalau lah tok laki takwi nafkah, takwi rumah, takwi belanja kepada bini dia saat ni sampai dia mati, dia tak lepas. Taubat dia Tuhan tak terima. Dengan sebab dia lekat hutang dengan anak adik. Selagi mana bini dia tak izin, selagi mana bini dia tak jang, abang ni tak bayar lagi. Belanja kita nikah berapa puluh tahun dah nikah, tak ada duit lagi belanja. Kalau lah tok laki tak bagi belanja ke dia, makna kata tok laki tu lekat hutang dengan anak adik. Hutang tu kalau bini dia tak jang, lama tak jang. Kalau bini dia tak jang, tak lepas. Taubat dia tak Tuhan tak terima. Tak ada tebusan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni berat buku janji ni adik aku. Nah, tapi fokus janji hak rumah tangga ni, janji kita tanggungjawab. Kita kena tanggungjawab di atas rumah tangga kita. Ni adab hak seterusnya sentiasa memberi janji yang baik. Sebab tu nikah dah kena jaga janji yang baik. Macam tu kita tengok. Nah, kita kena selalu bagi semangat kepada pasangan kita. Kita kena selalu bagi semangat kepada bini kita. Nah, dia nak mari duduk dengan kita. Kita bini dengan dia. Dia nak mari duduk dengan kita. Kita tu jadi raja dalam rumah. Kita boleh jaga segala-gala ke dia. Barulah tak ngamuk adik akak. Hak dia jadi ngamuk, hak dia jadi duk main chat dengan jantan lain, buku tu dah. Yang pertama, kita tak madu ke dia. Yang kedua, kita tak ada bagi nafkah ke dia. Yang ketiga, kita tak ada sekarang habuk dengan dia. Yang keempatnya, kita tak ada bagi nafkah, tak ada bagi tunai, tak ada bagi buku tak katil pun tak ada cara-cara. Nah, ni pasal orang perempuan dia putus dah. Makna kata, nah, putus piu dia panggil. Bahasa Melayu panggil putus piu. Piu kat. Dia panggil apa istilah CS lagi. Saya dah ingat juga istilah CS lagi panggil. Nah, saret kak dia panggil. Saret kak. Apabila orang perempuan saat ni seorang bini, kalau dia putus piu, dia tak cara gapo dah. Orang perempuan kalau sampai sini, Allah habis licin dah lah. Malu pun tak malu, tak cara. Tok laki orang jadi tok laki dia. Tak cara dah. Pakai telefon sebutir, duk chat tu, tereng, toreh. Tonyoh juga. Duk tonyoh muka tu lah. Tonyoh, perik. Tonyoh semata ni, tonyoh. Nak tidur malam tak padu dah tok laki ikut dia. Nak mampu hidup mana. Minta maaf, kelima kasar. Hak ni saya tahu sendiri, dia royak sendiri. Nah, ada orang ngadu sendiri ni. Ikut dia nak kelik mana, nak hidup mampu mana ikut dia. Kita kata tak boleh kecek gitu kat mampu ni natal tak tahu kak. Mampu ni orang sia kak, jangan buat gitu. Dia you nak murih tengok tu. Tak ada madu sikit abuk pun dah. Allah boleh anak 2-3 lepas kata pino nyanyo kau bini dia. Ada aku. Sebab tu dia putus gak cara lah. Sebab tu lah ni telefon dah ke. Ikut mu tak mau cara ikut mu. Aku kecek lah ni boleh. 90 dah ni duk kecek telefon lagi. Kita tanya, ada seorang. Belum saya pergi haji baru ni, ada seorang alik ni. Alik jauh tak saya wajak kapal mana. Lama murih dia pula. Yang ngadu saya, kata ustaz, kes saya ni, ustaz nak ambil buat ngajar review pun tak apa, dia kata, tapi saya ikut sama ustaz ngajar. Nah, dia tu nego besar lah kalau kira kak. Boleh pergi buat haji, boleh gapo siap lah kau dah. Dia pergi haji. Bini dia pergi buat haji. Dia pergi buat haji sekali dengan bini. Tapi bawa klik mari bini dia Allah. Semaya. Dah. Semaya be tak say dia kata la ilaha. Puasa cukup ya tu puasa. Bini kita ustaz, puasa cukup ustaz. Allah, ni nak ayak. Puasa cukup. Maya tak say ustaz. Pergi haji. Saya pergi haji dengan dia ustaz. Klik mari jadi sengai terus ustaz. Rezeki Tuhan bagilah, tak habis nak bilang. Jual anak kayu kata. Buka kelamu besar tu jual anak kayu. Allah ustaz, masya-Allah, hamba ni rezeki tak tahu Tuhan bagi lipa-lipa ustaz. Tapi bini saya Allah, saya tak tahu nak ngadu siapa dia dah ustaz. Saya pergi ngadu ke tok guru sendiri, tok guru menangis saya ni, bini saya ustaz. Tak ada padu ustaz, tak ada padu saya langsung. Saya kena nak nasi dia pula rumah lah. Kita kata beratnya. Sebab gapo? Tapi hak ni tok lelaki juru hak ni. Bini biasanya di biasa tu. Umur berapa dah pak cik? 90 dah umur ya tu. La ilaha illallah. Umur 90 dah. Duk tak tawai ragil lagi. Lepas tu duk kecek kata tidur malam.
Nah, dia tidur bilik suku, kita tidur bilik suku, kita kok mana? Tahu je kata nak puasa puah dia, atau nak tidur dengan cucu. Bawa kita pergi tengok duk main telefon. Umur 60 dah duk main chat telefon lagi. Duk tolai lagi, duk kecek dengan jantai mana. Dia kata la ilaha illallah. Apa kita nak buat macam mana? Hak ni berat ni duk oyak. Ni suasana hak jumpa sendiri ni. Aduh, ustaz tolong mayah ajaklah ustaz. Suk situlah tok laki ni awak ada. Ustaz tolong mayah ajaklah saya ustaz. Ya wi nama dah, wi nama dia, wi nama isteri dia. So kita minta tolong mayah ajak tu balik hati ustaz. Allah, tak tahulah nak kata gapo. Kalau kita kata kuat-kuat sikit, gimu kelik mah kuku. Tu kita kata siap dah lah. Ni rumah tangga di akhir zaman. Globalisasi. Look right from then ni takut sangat. Tak. Allahu Rabbi. Duk dengan telefon tu lah. Tenyih semata duk kecek dengan siapa dia pun tak tahu juga. Tok laki ada tak ada pada tok laki. Tok laki ada tak cara tok laki. Tok laki ada tak ada buat ambil tindak ke. Allah, ni berat dah. Ni suasana akhir zaman. Lalu tu benda-benda gini kadang-kadang nak berlaku hal ni. Dia rekeh dengan tok laki juga. Sebab tok laki kalau tak madu, tok laki tak tunai nafkah, tok laki tak cara makan hidup gak hal ni berat. Sebab tu lah. Nah, dia panggil gapo sarek kak sana ni. Putus piuh gak habis dah. Dia putus piuh sebutih ikut dia dah. Orang perempuan dia putus piuh habis dah. Habis dah, tak ada dah tindih di antara dia dengan Tuhan. Tak malu dah. Nah, tak kira lah. Kadang-kadang duk berepek wek dengan tok laki orang. Ada tok laki di rumah, ada anak, hatta anak ngaji pondok dah. Tuan tu. Tapi duk makan nasi dengan tok laki orang. Raya-raya pergi dengan tok laki orang. La ilaha illallah. Buat teh kuasa dia. Sebab itulah di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-35 Allah Taala jelas dalam surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bunyi gini dalam surah adik aku. Nah, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asyajarata fatakuna minaz zalimin. Dalam surah Baqarah tu jelas. Ayat 35 balik tengok tak percaya. Maksud dia hai Adam. Tuhan royak hai Adam. Masa ni Nabi Adam duduk dalam syurga dah. Nabi Adam duduk dalam syurga masa ni. Belum pada nak jadi manusia. Belum nak timbul manusia di atas muka bumi ni. Masa ni Nabi Adam ni duduk dalam syurga dengan siapa dia? Tuhan jadi Nabi Adam daripada tanah. Maka daripada tanah Tuhan Nabi Adam. Daripada tulang rusuk Nabi Adam, Tuhan jadi pula pasangan dalam syurga. Nabi Adam kesik sangat dalam syurga gak tak ada siapa. Tuhan jadi daripada tulang rusuk jadi Siti Hawa seorang. Nah, jadi teman hidup dalam syurga laki dan juga perempuan. Sebab Tuhan raya wa qulna ya Adam, wahai Adam. Nah, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Ada diamilah oleh kamu dan isteri kamu di dalam syurga ini. Munduk baiklah ada weh. Munduk moleklah dalam syurga ni wahai ada dengan binimu Siti Hawa ni. Nah, wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Dan makanlah makanannya yang banyak, yang baik-baik dalam syurga ni wahai ada. Nah, di mana saja yang kamu nak sukai, di mana saja kamu nak makan. Wala taqraba hadhihi syajarah. Dan mu janganlah dekati dengan pohon ni yang ada. Tuhan wi makan belaka benda duk dalam dunia saat ni. Benda dalam syurga saat ni. Tuhan royak kepada Nabi Adam. Makanlah mu nak makan gapo ada. Aku jadi binimu dalam syurga. Mu nak makan gapo lah mu nak makan gapo. Tapi ku persesa ya wala taqraba hazihi syajarah. Ku nak persesa ada mu jangan masuk dekat dengan pohon-pohon ni. Nah, jangan pohon-pohon ni. Nabi Adam sebab jatuh di atas dunia sebab pohon kayu syajarah. Pohon khuldi. Kita manusia hari ni sebab duk mabuk ni daun juga. Daun gapo ustaz? Daun ketong dulu lagi dah. Lo ni daun ganyo pula dah. Ai mai penrai. Mai penrai. Nah. Tukut mai. Aduh sedap. Nah. Kanca tukut mai. Aduh sakit kepala lah dengan buku-buku gini.
Jadi sah unai-unai habis. Tak ada tahulah cara. Tak ada cara gapo dah. Habis licin. Nabi ada Siti Hawa redum tubik daripada syurga dengan sebab dekat dengan pohon syajarah. Makan buah khuldi. Tuhan larang dah mu jangan masuk dekat. Masuk juga redum tu. Kita manusia atas dunia hari ni tak ada buku lain dak. Dah ketong dan ganyo. Dulu ketong. Loh ni produk 6 kancah ini tubik dah sebotol. Ada saya tengok botol. Babo kumat bi tengok botol. Besar tu botol dia akak. 15 kuk sebotol. 6 dem sud kancah. Aduh. Sakit padu. Ada dengan oyo ke apa siap halal tak ada lah. Ada oyo situ. Kita kata mampu kerah dah aku kali ni anak cucu aku sikit lagi nak jadi macam mana aku tak tahu jugalah. Sebab tu Tuhan royak. Mu nak makan gapo makanlah ada dalam syurga ni. Aku mu makan belakang. Wala taqraba hazihi syajarah. Mu jangan masuk dekat dengan pohon khuldi, pohon-pohon kayu ni. Nah. Fatakuna minaz zalimin. Yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim. Ada kalau mu masuk dekat saja dengan buah pohon khuldi, pohon sejarah tak ni. Maka mu akan masuk dalam orang-orang yang zalim diri kamu sendiri. Fatakuna minaz zalimin. Mu akan masuk jadi orang yang zalim. Sebab tu dalam sini nak ayat. Dengan sebab kita berikan, kita kena beri perlindungan daripada isteri kita. Kita kena memberikan perlindungan dan keselamatan kepada pasangan kita. Kita tok lelaki, kita kena jaga baik bini kita. Kita tok lelaki, kita kena pisah jadi baik. Nah, jaga kawal dia dengan baik isteri kita. Sebab kewajipan di atas tok lelaki kena jaga bini dia biar jadi baik. Sebab tu Tuhan royak dah kepada Nabi Adam. Mu jaga baiklah Adam, mu duduk dalam ni. Mu jagalah bini mu baik dalam ni. Mu jangan masuk dengan buah khuldi. Tapi jenis orang perempuan dia bahasa dia. Tak apa, baik makan. Tak apa, setan mari pujuk pula dah. Ada. Tuhan lagi mu tak sihir makan buah khuldi saat ni bukan gapo dak. Takut kamu nak jadi gotu. Kalau mu makan buah goni mu dak tua sampai ke bila-bila setan tipu. Nah, mu japen amata. Kin ani kunจะเป็นอมตะไม่มีวันสิ้นโลกสำหรับคุณว่าวิมาแกกระดุงtu halu dah tu helare dah jangan makan pak kita hari ni macam mana dengan faham kayu jugalah kita maya dengan faham kayu jugalah kita jadi pesen ni dengan faham kayu ni jugalah kita ralik dengan sebab faham kayu ni jugalah tidur tak bangun pagi bangun siang hari dengan sebab faham kayu ni juga kita tak madu hidup rumah tangga kita. Tak ada cara gapo ikut. Bini belakang hari ni berat sungguh lah. Tapi bukan semua duk oyak. Duk oyak orang kat nu. California kat nu. Orang mari kita tak jadi pesen ning. Duk oyak orang luar negeri nu. Bini belakang kerja apa bini. Bangun pagi nanok apa bini. Basuh baju apa bini. Treka baju apa bini. Hatta anak sekolah pun bini, gimik anak sekolah pun bini, makan dapur pun bini, kerja pun bini, merotang pun bini, semua bini belakang buat kerja. Tok lelaki tidur, malam jaga. Siang hari tidur, malam jaga. Buat teh dah ketong dengan ganyo. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ana buat macam mana kita? Sebab tu mek mu mu nak berlaki mek, aku nak pesan sikit minta maaf panggil aku ni. Mu nak berlaki, mu tengok teh mu tanya dulu mu nak berlaki, mu nak ambil jatah tu waktu lelaki mu tu mu nak ambil orang laki-laki you jadi abang mu tengok dululah, mu tanya dululah. Lekat dah ketong dak, makan ganyo ke dak, semaya bedak, mu tanya dululah mek. Nabi kata gapo? Tunkihul mar'ah li arba'ah. Dinikahi wanita tu dengan 4 perkara Nabi kata. Nak nikah dengan orang wanita 4 perkara orang lelaki pilih. Orang puan supaya tu juga. Akah dia panggil. Orang puan mu nak berlaki apa? Mu kena tengok juga. Tok lelaki kamu saat ni. Nabi kata gapo? Wali jamaliha, kerana jangok, mek jangok. Mek jangok. Wali maliha, kerana kaya, mek juga kaya. Jangan tolak, jangok apa kena ambil, kaya apa kena ambil. Wali nasabiha, keturunan baik, mek juga keturunan ni. Yang keempat Nabi kata wali diniha, kerana agama. Fas bizatid din, kalau lah tak ada 3 perkara hak mula-mula Nabi sebut saat ni. Tak ada jangok, tak ada kaya.
Ku turun ni kurang molek mana? Tapi walidi ni ada agama. Mumik. Kalau ada agama sebutan mumik waktu lelaki mek. Sebab gapo? Dengan sebab agama saat ni kamu akan sempurna dalam rumah tangga. Nabi kata fas bizatid din, mu pilihlah agama taribat jada. Kamu akan jadi sempurna. Kamu akan jadi bahagia kalau sebab ada agama sebutan. Nabi suruh ambil ke sebab agama saat ni. Sebab tu kita kena ambil agama weh. Nah, ni dok tengok hak kaya. Tengok hak keturunan molek. Tengok hak jangok. Agama tak ada. Hak tu dia jadi selerak tu. Dia jangok, ikut dia nak bini berapa. Dia kaya, ikut dia nak buat apa. Dia keturunan molek, keturunan baik. Mana kata keturunan tak ada. Bakar ni bakar tinggi lah kecil mudah-mudah keturunan. Ikut dia nak buat macam mana. Nak kuih kita bila pun boleh. Sebab tu Nabi kata fas bizatid din, mu pilihlah agama taribat yadah. Kamu akan jumpa dengan kebahagiaan. Mu jumpa dengan kesempurnaan. Nah, hak tu lah baru jadi. Nah, dengar tik orang tua kata, mu tak sah lah mik nama tu. Aku tahu dah, aku risik dah, orang tua kata. Ayah kita tu. Tak sah lah dek, budak tu dapat janguk saja je, tak sah lah. Ayah risik dah, kita tanya dah anak siapa dia. Duk kerja gapo, duk nega butir. Nega butir dak kau. Butir apa? Butir gapo? Duk nega daun yo. You ada ketang. Lah ni ganja ada. Jual dengan tukar-tukar. Tak usah kacau lah. Tak boleh bah orang kena dia. Orang tua lagi dah tak kerti dengan bah we nikah 2 bulan. Temu lah. Mula-mula tak apalah kau nikah tu pakai jubah mari, pakai seru baju tu. Tak ada. Orang mari hari nikah pakai seluar sapak, tak ada. Pakai seru baju hari nikah tu mari. Lepas pada nikah tu habis licin. Ada seluar sapak selah ya pakai. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ni kita kena kecek. Kita kena kesedaran. Pilih jugalah agama. Jangan buat mudah-mudah hak agama. Dengan sebab kita buat mudah agama tu tak jadi tu kita tu. Ikut urut duk dak. Tak ada cara gapo ikut lah. Beh nak maya tak saya maya ikut beh lah. La ilaha illallah. Ni letih lah. Banyak lah ni duk tak ngadu dak maya dak. Ngadu dak maya. Ngadu dak tunai nafkah. Ngadu tak madu anak bini, ngadu tak kerja. Itulah lebih kurangnya. Hak tu cukup lekat dah. Sebab buat tak ada agama sebutir. Ada agama ustaz, ayah orang Islam. Hei, hak tu Islam. Iman ni. Agama ni ada iman, ada takwa, tu yang panggil agama. Masya-Allah. Tu lebih kurang yang kita boleh bincang hari ni dah. Tu panjang sikit weh hak orang laki-laki sat ni. Hati berat dia kata ustaz, hati berat. Hati berat tak apalah dia mau duduk dengar aku duduk sini kena panas lengur ni dia mau duduk kata. Kecak sedap okay. Masya-Allah. Dia mau suruh hati berat. Hati berat tak apa dia mau dengar saja kita ni. Kena hati demo pula. Dengan sebab tu orang laki-laki kena jaga baik bini dia semacam mana Tuhan pesan kepada Nabi Adam. Adam mu jaga baik, mu duduk dalam ni. Ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wala taqraba hadhihi syajarah wa fatakuna minaz zalimin. Nabi kata mu jaga baiklah anak Adam. Hai Adam, mu duduk dalam ni dengan bini mu wahai Adam dalam syurga ni. Mu makanlah, mu nak makan gapo Adam. Semua boleh makan dalam syurga wahai Adam. Wala taqraba hazihi syajarah. Saja Adam mu jangan masuk dekat dengan pohon sejarah ni. Pohon khuldi sat ni. Kalau mu masuk dekat mu temulah dengan benda-benda yang kamu zalim diri kamu sendiri. Buat makan buah khuldi jatuh habis daripada syurga timur atas dunia. Tu sebab Tuhan jadi nak timbul manusia di atas muka bumi ini. Tu sebabnya Tuhan jadi. Tapi nak pengajaran kepada kita yang kena jaga baik bini kita. Tu lebih kurang. Dalam Quran tu ayat apa? Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum tu ayat. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Tu nak ayat. Pak tu lah kadang-kadang kita hak ada bini ni dak. Kita hak ada bini ni ke? Kita kena bincang belaka ni.
Kadang-kadang kita, saya sendiri, dia mau duk gelar Zaki ni. Kadang-kadang kita kecek sedap dengar. Kita kata demo turut, demo buat pakar. Tapi kadang-kadang dalam rumah tangga kita tak pakar mana hak kita. Ni Tuhan nak menunduk. Nah, sifat kita tu. Ada kita lebal sedap ni, klik rumah bini kita tak ada turut mabuk pun. Tu Tuhan nak jaga kita daripada benda-benda yang membuat kita tu membesarkan diri. Sebab tu lah kadang-kadang Nabi Lut. Nabi Lut, Nabi Nuh tengok semua tak ada turut tok lelaki. Nabi Nuh dakwah 500 dakwah 9,500 kena tak 950 tahun Nabi Nuh dakwah. Nabi Nuh dakwah agama 950 tahun. Orang masuk Islam 80 orang je Nabi Nuh. Hak berat sekali Nabi Nuh dakwah tak. Bini dia tak masuk Islam. Bini Nabi Nuh sendiri. Nabi Nuh bini dia tak masuk Islam. Marilah isteri nu banjir sekat bumi nu, banjir sekat langit nu. Tuhan hantar ribut mari nu. 6 bulan Tuhan hantar ribut mari nu. Hujan 6 bulan tak reti-reti nu. Marilah naik atas perahu kuat ni. Nak selamat daripada banjir besar. Bini dia anak dia kata gapo? Ben nu tak apa. Ni panggung kayu tinggi ada. Hamba boleh naik atas hujung bukit ni ada. Bini Nabi Nuh. Umat-umat lain segala natal penuh naik atas perahu Nabi Nuh. Sepasai belakang. Gajah 2 ekor jatuh tino. Lemur 2 ekor jatuh tino. Penuh atas perahu Nabi Nuh. Bini Nabi Nuh dengan anak dia tak semari. Tak seberimeh dengan Nabi Nuh. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Panggil mari tak apa. Be tu bukit ada tinggi tu. Hamba naik bukit tu tak apa. Air mari tak ada sakut gapo pun. Tak bukit ada pakai kayu tinggi. Duk tak pucuk kayu dah. Air banjir naik tinggi tu dah. Marilah. Berimeh dengan abang ni marilah. Tak saya mari rau. Apa habis. Selai habis dunia. Dunia sebutir selai air habis. Masa Nabi Nuh. Masa Nabi Nuh dia kak. Tengok bini Nabi sendiri tak boleh berimeh dengan Nabi. Nak royak kata taufik dan juga hidayah ni daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita asbab musabab je. Lalu itulah kita bincang, kita gapo pun. Alhamdulillah. Jadi asbab hidayah. Baiklah. Kita bukan molek belaka. Nanti molek belaka tak ada payah boleh kecek lah. Tegah agama kita kecek, kita nasihat pergi mari tu lebih kurang. Dengan sebab kita memberi, dengan sebab kita memberikan perlindungan, dengan sebab kita memberikan keselamatan kepada pasangan kita, kita dapat mengembalikan arti kehidupan yang sebenar. Kalau kita nikah dengan rumah tangga, kita belaki, kita bini, kalau kita belaki, kita boleh taat pada tok lelaki kita. Itu dapat arti kehidupan, kesenangan, kebahagiaan dalam hidup. Kalau kita bini, kita boleh kebahagiaan kepada bini kita. Kita boleh kebahagiaan kepada anak kita. Kita boleh keseronokan kepada anak bini kita. Itulah yang panggil arti kehidupan bahagia yang sebenar. Tu lebih kurang. Dengan sebab itulah kita dengar di antaranya adat hari ni, bagi orang lelaki-lelaki kena bagi janji yang tepat, janji yang baik, dan juga jangan bohong. Jangan tak tunai janji, jangan tak tunai nafkah kepada bini dia. Ni adat yang wajib tok lelaki kena tahu. Dan tok lelaki tahu sini adik akak memelah dia akan dapat matlamat yang paling besar dalam rumah tangga dia. Dia dapat matlamat hidup dalam rumah tangga dia. Rumah tangga tak jadi pecah belah. Bini dia tak jadi beragai. Dia sendiri pun tak jadi lara. Tu lebih kurang. Tu bagi orang laki-laki dah. Tu adat orang laki-laki hari ni. Kita pergi lagi adat orang perempuan pula. Adat orang perempuan, adat bagi isteri yang perlu isteri ketahui kena buat kepada tok lelaki dia. Iaitu adat isteri hari ni habis dah hak tok lelaki. Berat sikit hak tok lelaki ni. Nama tu. Kena tak kita saja Ustaz untuk lelaki. Nak buat macam mana Ustaz? Kena ubah. Kita hijrah dah. Kita tukar tahun baru dah. Kita hijrah. Kita kena ubah. Jadi baik pada dia. Tu dia lebih kurang dah. Dan
Yang keseterusnya, adab terhadap suami pula. Adab terhadap suami tu, bini saat ni kena buat baik. Bini saat ni tu kena buat kepada tok lelaki macam mana? Bercantik-cantik di hadapan suami. Hai, bini weh kena gelenyar hadapan tok lelaki. Jangan gelenyar hadapan orang. Kita ni gelenyar hadapan orang ya, galak kata hadapan orang. Nikuh molek hadapan orang. Hadapan tok lelaki moyo. Tak leh gini weh. Ni adab bini ni tau. Gelenyar tak apa hadapan tok lelaki kita. Nah, daripada Ibnu Mas'ud bahwasanya Nabi SAW bersabda. Nabi royak, hadis ni diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Nah, daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Maksudnya sesungguhnya Allah itu cantik dan Allah Ta'ala sukakan kepada kecantikan. Tuhan ni memang dah sempurna dan Tuhan suka. Tuhan baik, Tuhan baik. Panggil Tuhan suka. Tuhan setuju benda-benda kecantikan. Ini hadis riwayat Muslim. Hadis 147. Innallahal jamil. Nah, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Tuhan sesungguhnya Tuhan tu cantik dan Tuhan suka kepada kecantikan. Oleh kerana tu, ini Ibnu Mas'ud royak, Nabi royak dia ni, makna kata kita tu kena cantik. Lebih-lebih lagi bercantik-cantik di hadapan suami. Kena buat gelenyar hadapan tok lelaki weh. Kerana gelenyar bini hadapan tok lelaki ni boleh pahala. Ingat baik. Nah, gelenyar hadapan tok lelaki boleh pahala. Ni hak kita nak. Ni dak kita kalau nak tubik luar, pakai ye molek. Duk dengan tok lelaki dak tahulah. Tak tahu nak kata, tak tahu nak bayar, tak tahu nak gambar. Tak. Duk dengan tok lelaki pakai seksi-seksi di rumah. Hari ni hari cuti tak hari ni? Nah, hari ni hari ibu tak? Perayaan ibu ini tak? Negara ni tak? Lebih kurang gitu tak? Cuti duk rumah saja dengan tok lelaki, belum pada tok lelaki nak mari mak ni. Nah, gelenyar tak dia sekali tengok. Baru jadi rumah tangga. Barulah tok lelaki tak hitah hak lain dah. Ni duk dengan tok lelaki gak juru pakai. Tutup habis duk dengan tok lelaki. Tebik luar ni buka sebucu-sebucu. Hamba diri duk oyak dia akak dok lah. Sebab tu lah. Nah, hadaklah isteri. Jadilah kita bini saat ni tu. Kita jadi bini saat ni ke? Hadaklah si isteri. Nah, menitik beratkan soal kebersihan. Kerana Islam juga sangat menekankan kewajipan untuk membersihkan diri. Kena bersih diri kita. Duk dengan tok lelaki ni, saidiau tak apa dalam rumah, tak pergi kerja tak. Pakai saidiau tu. Hak pakai saidiau tu. Begini tak apa duk dengan tok lelaki. Hai ni nak royak bukan buku gelenyar, bukan buku geletik ni, nak royak buku boleh pahala. Duk dengan tok lelaki. Dia duk dengan tok lelaki gak tak ada genodah lah. Nah, letih. Alhamdulillah. Letih. Duk dengan tok lelaki kat juru dah. Tak ada kata nak janguk langsung. Duk rumah tok lelaki lecu tak pakai. Dia nak pergi kerja kat tak tahulah. 2 je tu janguk tak sudah lagi. Aku ada pengalaman, aku tahu buku ni. Aku ada pengalaman, aku tahu buku ni. Nah, tak kena cari pengalaman luar buku ni. Duk dengan tok lelaki kat Allah. Jara-jara nak janguk tak. Jara-jara nak lecu. Muka ni miuk aja ni muka ni. Apa je mau miuk? Muka pecah, muka kering weh, duk untuk lelaki. Wasling aja, miuk ni boleh kena ikan di muka ni, duk untuk lelaki. Nak pergi kerja tak tahu dengan eyeshadow, tak eyeshadow, eyeliner, tak eyeliner, cukup lekat lah. Maskara, tak maskara. Nah, contact lens lagi. Nak pergi kerja. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pas mana tok lelaki nak serah dengan kita? Pergi tengok duk kerja, nak pergi kerja tu gerai tengok tok lelaki. Gerai nak pergi hantar. Balik rumah kak moyok, pengapuyuh nak nyakit COVID dah. Nah, celak mata pun tak saya celak duk dengan tok lelaki. Masya-Allah beratnya dah. Sebab itulah bini apabila duk dengan tok lelaki kena cantik, kena janguk, kena molek, seksi-seksi sikit. Nah, barulah jadi kerja rumah tangga kita.
Barulah tok laki kita tak ada goyeh kat mana dah. Tak ada tengok nang payaban dah lah tok laki kita tu. Tidak dia kena bising kedai bujeh tu sama. Tok laki. Dah, gi mari kedai bujeh jual ni bising. Kelik mari kedai bujeh kedai bising tu juga. Berat lalu tu. Sebab tu kita dah. Bini ingat duk dengan tok laki seksi atik. Seksi semua hari-hari tak apa. Seksi. Cari pakaian tu. Lah ni mudah beli. Tak gamak nak beli kau dalam pasar baju begini. Sang dalam online lah ni mudah. Murah-murah. 199. Siapa rumah hantar. Kau tidur malam pakai baju tu. Pakai begini. Lepas tu pakai baju tudung dulu. Baru nak tidur kat buka pelita. Pecah baju tudung tu. Baru jadi kerja. Bukan nak ngajar nyapung dia akak ni. Nak ngajar nak buat macam mana. Rumah tangga kita tu rapat sepanjang mula kita nikah. Boleh anak dua tak tahulah. Perut ni lona dia akak. Masya Allah. Lona perut. Tak saya betul lelaki gerai lah no. Masya Allah. Letih ni. Ada di antaranya bini. Masa duduk dengan tok lelaki kena bercantik-cantik di dapat bini. Dah, ni akhir dewasa ni adik akak masa nak habis lah. Saya tak boleh panjang hari ni dah. Sebab itulah Nabi SAW bersabda. Nabi kata apa? Kedua-dua. Nah, kedua-dua bercantik-cantik ini, kedua-dua kita tunjuk handsome dia panggil, tunjuk handsome. Tunjuk janguk saat ni kan. Bini tunjuk janguk ke tok laki tunjuk handsome ke bini. Kedua-dua perkara saat ni tu Nabi kata sangat penting untuk menjaga adab antara suami isteri. Penting ni. Tok laki pun supaya juga pakaian dia tu kena pakai baik lah. Jangan buat dak gitu pakai dia ikut gok, pakai luar main bola, malam tidur dengan bini. Sumuk saja. Nah, gelepahnya kena ketik. Sumuk ketik di engribet tu. Gelepahnya dia kok. Dak, pakai seluar main bola marang tu. Bau sepengah kucing mapuh tidur dengan bini. Tak boleh juga macam tu. Sebab tu dua-dua saat ni tu kena sama-sama. Tok laki pakai handsome nak tidur, bini pakai seksi. Baru jadi kerja. Ni rumah tangga je panggil. Dak. Masa gawe dak ingat, masa lepas dah nikah kat malu. Malu adik kakak. Malu dak kena pada tepat ni. Nak saling dengan tok lelaki, malu, aku malu nak saling dengan tok lelaki. Masya-Allah lah. Hak Nabi suruh kita malu, hak Nabi tak suruh kita tak malu. Ni lebih kurang dah. Sebab itulah Nabi sebut gapo? Khairun nisa'i man tashurruka idza absarta. Khairun nisa' Nabi kata sebaik-baik isteri. Sebaik-baik orang perempuan, sebaik-baik bini. Man tasurruka idza absarta. Sebaik-baik bini ialah bini yang apabila tok laki tengok kepada bini, maka tok laki rasa senang hati ada. Bini sebaik-baik. Perayaที่ดีนั้นเมื่อสามีมองภรรยาเนี่ยทำให้สามีสบายใจ tu. Pas macam mana pakai sabacai. Cuba pakai bikini tengok. Tok laki serabut ke? Tok laki mujur. Dadak serabut. Percaya saya lah. Biasa dah. Itu lebih kurang. Dak. Ni. Khairun nisa man tasurruka idza absarta. Sebaik-baik bini adalah apabila tok laki tengok ke bini. Tok laki rasa senang hati. Rasa mujur. Suka hati. Sabacai. Tu. Wa tuti'uka idza amarta. Wa tuti'uka idza amarta. Dan sebaik-baik bini taat jika engkau apa ni? Dan sebaik-baik wa tuti'uka idza amarta. Taat jika engkau menyuruhnya. Bini saat ni nak buat wituk lelaki bahagianya sebaik-baik bini saat ni wa tuti'uka idza amarta. Taat apabila tok lelaki suruh. Tok lelaki kata, "Dek, wasalah pacolek no. Bini khabar pau cuma dia." Patah dia turun yak kabak dia kau. Nyanyi bini. Nabi kata wa tuti'uka idza amarta. Bini kamu sebaik-baik bini apabila tok laki suruh, bini buat sarudah. Wasa nak pakai conek wa pau bini tok laki sebut gitu ya, bini duk tak pucuk wa pau dah. Tu tak pucuk pau dah bini. Tapi dok lah benarnya bini tumuk conek tok laki gahaik sungguhnya. Tapi nak oyak dengan sebab
bunyi tok laki pak, bini taat selalu doh. Ha tu nak oyak matlamat dia, kita tahu. Nah, wa tahfazu ghaibataka fi nafsiha wa malika. Nah, serta menjaga dirinya dan hartanya, harta tok laki di saat engkau pergi. Dan bini sebaik-baik bini saat ni tu, nah, wa tahfazu ghaibataka. Sebaik-baik bini saat ni apabila mu tak ada di rumah, dia jaga diri dia. Nah, dia pakai molek, pakai dia tak ada di seksi luar rumah dak dah. Nah, ghaibataka fi nafsiha, tubuh badan dia jaga baik, wa malika, dan harta-harta kita pun dia jaga dengan baik masa kamu tak ada di rumah. Tu bini yang paling baik. Ini hadis riwayat At-Tabrani. Nah, alhamdulillah. Tu lebih kurang di antaranya. Lepas tu minggu depan kita sambung lagi, maka habislah episod ni. Tu di antaranya nak oyak rumah tangga kita nak hidup bahagia, kita kena bersepaham. Tok laki tahu tanggungjawab di atas bini, bini pula kena taat kepada tok laki. Barulah rumah tangga kita hidup berapa ratus tahun pun tak akan timbul masalah dalam rumah tangga. Kalau kita tak jadi gini adik akak, memanglah akan timbul bermacam-macam dalam rumah tangga kita. Tak ada romantik langsung hidup dalam rumah tangga, masing-masing hidup adik akak. Nah, sebab itulah dapur suku. Bini dapur suku, tok laki dapur suku. Kok mana ya dia balik kot tu? Tak gitu. Dengan sebab tu kita kena tahu cara hidup dalam rumah tangga. Hari ni cukuplah hari ni. Banyak-banyak sangat tak gerak juga tak. Sikit-sikit boleh kita ambil, sikit-sikit boleh kita simpan, sikit-sikit kita boleh ambil tauladan, sikit-sikit kita boleh ambil. Hak mana dengar baik saat ni kita boleh beramal selalu dah. Hak mana tak baik tak usah duk kacau ambil lah. Nah, kalau orang hak ada, nah, li ulil albab saat ni, orang hak ada fikrah, dia ambil benda-benda yang baik yang dia dengar. Orang hak tak ada fikrah, maka dia tak ada ambil benda-benda yang baik yang dia dengar. Alhamdulillah. Tu lebih kurang. Barulah kita jumpa dengan rumah tangga bahagia. InsyaAllah adik kakak ada gapo nak kongsi sama, boleh kita telefon masuk 073 214 592. Kita ada lagi masa 15 minit. Belum akhir dan syarih. Hari ni tak boleh panjang lah. Nah, hari ni tak boleh panjang dah. Ada urusan lagi lepas pada ni. 073 214 592. Kalau ada rasa nak kongsi sama, gak nak tanya lebih kurang, nak buat macam mana, tu tanyalah. Hak mana tahu kita royak, hak mana tak tahu kita tanya tok guru dululah. Nah, tak ada orang pandai belaka dek akak tak dunia ni. Nah. Nah, Sayyidina Ali kata kalau tak piyo pandai belaka segala hal atas dunia, gila lah Sayyidina Ali royak. Nah, malaikat Nabi tak apalah. Nah, Nabi sendiri pun kata, "A'lamu bi umur dunyakum." Nabi pun sendiri kata, dunia fakmu lebih haling pada aku. Nabi kata pada sahabat, dunia ni fakmu lebih haling pada aku. Aku tak haling hak dunia. Tu lebih kurang. InsyaAllah. Kena tak ada berapa mana radio lah ni, telefon ni tak dengar ke kok mana dia kok. Ke telefon tak masuk. Tak masuk dah. Cuba. Saya nak terang telefon. Saya nak cuba telefon tengok masuk tak. Nah, 073 214 592. Nak terang telefon tengok. Terang nak becek sendiri tengok masuk tak telefon. Masuk adik kakak nak kongsi ke apa, boleh kita telefon masuk lah. Wasa maya dah kena tak ni. Tak ada wasa nak telefon dah. Wasa cukup dah kena ni. Nah, alhamdulillah. Masya Allah. Hanya ramai kita tengok komen, tak ada telefon, tak ada apa lah. Nah, tak saya telefon pun tak ada. Apa kita tengok komen? Ada komen ramai ni. Bini darah kau wajib. Belik soalan ni. Belik soalan ni. Kita baca belik siapa kita. Tulis mula soalan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, dengar. Sejak dah. Tanya.
Orang duk kata mak deh, kata dengar radio tak pakai deh. Baik. Ya baik. Ya. Baik mak. Terima kasih mak Mahir dah. Dia dulu lah telefon, tak ada kau orang lain. Dia kau mak kita dulu lah. Ya sebenarnya Nabi royak dalam hadis dah. Pakai hadis Nabi selalulah. Malah nak kecek banyak dah. Nabi kata kun aliman. Nabi jelas dalam hadis, kun aliman, hendaklah kamu jadi orang alim, orang yang pandai dalam ilmu agama. Au muta'alliman, hendaklah kamu jadi orang yang belajar. Au mustami'an, hendaklah kamu jadi orang dengar. 3 perkara Nabi kata. So jadi orang alim dia boleh ngajar orang. Au muta'alliman, yang kedua orang mengajar. Yang kedua muta'alliman, orang pergi belajar. Au mustami'an, Nabi kata orang dengar. Mu jadi orang alim, jadi orang belajar, jadi orang dengar. Nabi tak ada royak dengan mana. Wala takun rabi', mu jangan jadi golongan yang keempat. Alim tak dah, belajar tak belajar juga, dengar pun tak mahu juga. Fatahlik, binasa dah dia ni. Binasa sungguh. Tak, percayalah, tak usah dekilah orang dengar ni. Ni dia tak pergi dengar dah. Duk deki orang dengar radio tak pakai nebel tu. Biar rakyat kamu kata tak pakai nebel. Marahlah ni. Biar rakyat kata tak pakai nebel. Biar rakyat. Nabi rakyat dia au mustami'an, hendak kamu jadi orang dengar. Nak dengar di masjid ke? Nak dengar di radio ke? Nak dengar di YouTube ke? Kalau kita ada kuasa jalan pergi masjid, boleh pergi masjid, tak ada masalah. Cumanya hak ni tak boleh pergi masjid. Kahwin uzur duk tika dah. Tak kena dengar lagu Lamyong, adik akak. Kalau buka radio dengar lagu tak terkata gapo. Kalau dengar radio buka agama, macam-macam hari ni setel je panggil. Begitu. Clear dah tu. Kalau tak ada reti lagi tak tahulah. Kena belah pala buh air Zamzam dalam semula. Kalau tak reti lagi. Tak berat sungguhlah. Apalah manusia ni. Assalamualaikum. Ya, silakan. Molek sejik kita tak laki. Depan tok guru selalu dah. Molek sejik lah. Gi. Hak radio boleh dengar. Hak sejik molek lagi. Hak tu hak molek nombor satunya. Gi duk dapat muka tok guru halu dah ada gapo tanya tok guru sendiri halu dah. Hak tu lebih molek. Tapi kita tak ada kuasa. Kita nak gi tak ada, nak nadah, nak dengar, ngasuh cucu lagi, nak jual lagi. Buka radio, dengar radio. Lebih baik udah dengar lagu conceng-conceng kat nu pula. Tu dia. Tak gitu dah. Nya bimbangnya. Hawa nampak radio maju ke? Macam-macam lu tak pakar gitu gini. Tanya rukun mi ais maya tu biar kecing terus. Orang dak dengar. Orang dak dengar agama. Berapa rukun mi ais maya? 13 rukun. Rukun mi ais maya ada 13. Tu biar kecing terus dia kau. Alhamdulillah baik. Tu lebih kurang dah. Alhamdulillah. Baik insya-Allah. Amal adik kakak yang komen masuk ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada hak share, ada hak komen. เสียดายเพิ่งเข้าค่ะย้อนหลังได้ครับ insya-Allah. Tak sedut sia dai nah. Buku agama tak ada sia dai. Mari lambat, mari banyak boleh ikuti agama ni butung sah. Alhamdulillah. Gapo lagi ni? Terima kasih Ustaz. Masya-Allah. ชอบฟังมากๆของขึ้นเช้านี้อุสตาเป็นกำลังใจให้ค่ะของขึ้นกูมาโนบุโลบาเกไนไอ้ยังว่าบาเกไนเว้ย
Mahal tu orang nak beli tu. Alhamdulillah baik. 0732145592. Nah, adik kakak ada gapo nak kongsi? Ada 5 minit lagi masa kita bagi peluang. Ada gapo nak kongsi, ada gapo nak tanya, ada gapo nak buat. Nah, muzakarah boleh kita telefon masuk 0732145592. Nah, itulah lebih kurang dak. Lepas tu ni WhatsApp tali akhir dah ni. Tali akhir dah ni adik akak dah. Insya-Allah ya. Assalamualaikum. Ya. Ya, ya. 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 Ya, anak yatim tak boleh makan. Tapi kalau dengar dah, anak yatim tak boleh makan zakat, tapi kalau anak yatim dia fakir miskin. Tak? Anak yatim susah, boleh makan zakat. Dia bukan makan atas yatim, makan atas susah fakir miskin dia tu. Pahaya yatim saat ni tak? Tok laki tak ada bini atau mak dia saat ni. Payah susah dah tu. Dia susah boleh win zakat dia. Dia fakir miskin. Kita win tak fakir miskin lah. Ya masuk dalam asnad lapar dah tu. Ya masuk dalam asnad lapar dah tu. Ya sebab gapo anak yatim tak boleh makan zakat. Ya banyak ke yatim tu kaya. Berkaya tak boleh makan. Tapi kalau yatim sesak boleh makan zakat. Kerana dia makan tak fakir miskin. Tak ada makan atas yatim tak lah. Nah. Ya baik. Boleh. Kalau dia fakir miskin boleh makan atas fakir miskin tu. Ya. Baik ya insya-Allah. Ya insya-Allah. Nah, kerana tu hari raya dah kan. Innamas sadaqah lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Hak tu hari raya dalam surah Baqarah. Nah, hak tu hari raya surah Baqarah berkaitan dengan apa tu? Dari bagi sapi wa. Bagi api radio ke? Ya. Tak situ tak apa. Ya, tak situ tak apa insya-Allah. Ya, baik. Ya, terima kasih ya. Jazakumullah Tuhan murah rezeki. Alhamdulillah baik dah. Tu hak kita nak ayat katanya tu hari raya innamas sadaqah lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Tu lapis asnad. Boleh makan zakat innamas sadaqah. Nah, lil fuqara orang fakir wal masakin orang miskin. Lepas tu amil zakat, orang lekat hutang, hamba sahaya. Nah, lepas tu fi sabilillah. Nah, fi sabilillah ni orang menegakkan agama Tuhan. Nah, wa ibnis sabil orang yang habis harta dalam musafir dia. Tu orang asnad lapar. Jadi, kalaulah seorang ibu saat ni dia fakir miskin, anak ayah ada anak yatim, makna kata kalau dia fakir miskin dia boleh makan tak fakir miskin. Kita wi di atas fakir miskin, bukan wi di atas yatim dak. Yatim tak boleh makan. Duduk situ dah. Alhamdulillah baik. Terima kasih mama dia tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habadari. Waalaikumsalam warahmatullahi. Duk bakok lah ni dah. Alhamdulillah. ได้ความรู้เยอะแยะและค่อยเตือนใจค่ะอัลฮัมดุลิลลาห์baik molek nah itulah lebih kurang hari ni insya-Allah. Lalu tu adik kakak yang sedang ikuti radio Masjid Sajalah ni, nah saya pesan semualah. Nah radio kita ni insya-Allah kita akan khidmat kepada masyarakat. Kita jalan terus untuk khidmat kepada masyarakat. Adik kakak yang duk dengar radio di mana saja, nah adik kakak boleh ambil lah ilmu-ilmu agama yang kita boleh bagi sini. Hak mana hak baik adik kakak boleh jadi ilmu yang manfaat, hak mana tak baik adik kakak tolak-tolak gilah. Sebab tu dapat akaun bank radio masjid tu kita ada dapat live saya ni ada akaun bank radio tu dah. Adik kakak cap nak boleh pakat sokong radio masjid sajalah kita. Kerana kita kena guna banyak bajet yang kita kena musing untuk radio saja ni insya-Allah. Maka hari ni
syukur dululah apa yang kasar bahasa salah silap, saya minta maaf. Hak mana hak baik, hak mana boleh hidayah, hak mana boleh ilmu manfaat yang begitu banyak, itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka saya hundur diri dengan khilafah ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.